Komiti kepada Biro Public Service dan Aduan Nasional. So ni Miss周青梅珠华语叫陈美珠小姐。So tangan kanan saya Encik Muhammad Ashraf bin Abdullah. So selagi Mr. Kelvin Fu Yong Lin。在我的最左手边是 Desmond Jun， 是我的投诉局的副主任。kanan saya ialah Encik Desmond Jun, naib pengurusi kepada Biro Kompen。So 今天早上，我们召开的这个记者招待会，就是在1周前，这个 GrabCar 的 driver 的代表上来我们民政党寻找我们的这个公共服务局。他说，最近这个马来西亚经济不好之下，很多人转去开这个 GrabCar driver， 希望在他们的这个经济收入上会增加他们的收入。还有很多公司因为要减少那个人手，因为经济不好嘛，公司收入向下嘛，就要减少那个开支，也把一些资源也裁了。然后他们再想到现在整个马来西亚就是在要比较方便容易，然后时间又 flexible 的，就是去当这个 GrabCar driver。所以当这个 GrabCar driver 的时候啊，他们就面对了一些问题，就上来了我们这个民政党寻求协助。然后我们民政党觉得这个是很重要的一个他们的收入，也是他们的这个人生的一个保障。然后我们就答应了协助这个 GrabCar 的 driver 来把我们的这个诉求带给我们的这个 GrabCar 公司。为什么我们要协助？因为 GrabCar driver 他们是个体的，他们没有协会，没有这个团队，没有什么，他们都是一个个体，一辆车一个 driver 的，没有一个公司去保障他们的这个一个协会去保障他们的。所以今天我们民政党有义务站出来，为我们这些个体、这个司机他们的这个诉求带出来。Chana， 这个他们有拿到了吗？那个诉求。好，等下。So oke, mengizinkan saya gunakan bahasa Melayu. So pagi ini dalam last 2 week, dalam 2 minggu yang lepas, wakil daripada pembantu Grab datang ke Parti Gerakan Malaysia meminta bantuan mensuarakan kerugian atau kepentingan untuk personal driver GrabCar. Sebab GrabCar ni dia tak ada associate atau klub-klub atau persatuan-persatuan untuk pergi berbincang dengan Grab company. Jadi dia orang ialah personal individu. Kalau individu ni dia akan menghadapi masalah syarikat kata apa, buat kamu mesti buat. Jadi hari ini bagi ada terdapat 200 GrabCar yang datang sokong tuntutan ini。说今天早上他们的这个 Grab 司机召集了有在雪隆一带的200位这个 Grab 的 driver， 然后这200 Grab 的是其中一份子，他们当中有些面对什么问题，然后现在他们面对问题有8个最重要的，然后这个问题我会先请我们的这个Encik Muhammad Ashraf bin Abdullah跟你们诉说他那8个问题，然后我再由这个陈美珠小姐再用华语跟你们讲他们那8个的诉求的问题。So mula-mulanya saya menjemput Encik Muhammad Ashraf memberikan para media apakah masalah yang kamu menghadapi dekat Grab ni sebagai pembantu. So kita Grab pembantu ini telah sediakan 8 kepentingan untuk dia orang personal driver. So sekarang ya saya menjemput Encik Muhammad Ashraf bin Abdullah memberikan tutup
tentang ini kepada para media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang beragama Islam, dan selamat hari kepada yang kepada sahabat-sahabat yang bukan yang Islam. Bos sekali, saya bagi pihak dan wakil daripada pemandu Melayu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Parti Gerakan. Actually, saya pun bukan Parti Gerakan. Saya pikir tapi politik kita letak tepi dulu, kan? Yang penting kepentingan pemandu-pemandu, sama ada Cina, India, Melayu dan whatever, itu yang penting kita mesti tuntut dekat Grab. Ya, dan kami dibantu oleh pergerakan untuk menyediakan 8 tuntutan kepada Grab. Ya, ada 8 tuntutan yang kita nak supaya Grab. Ya. Oke, yang pertama sekali, nomor 1 ialah tidak boleh hentikan akaun pemandu tanpa ada bukti yang kukuh. Suruhanjaya APID perlu menubuhkan satu agensi memantau operasi syarikat-syarikat penggunaan e-hailing, Muda Ali APPS, pemandu Grab, dan gulungan pemandu. Itu yang pertama. Yang kedua, AR, CR, dan auto accept. Para pemandu perlu mengekal AR 30% yang itu yang Grab nak kita buat. Nak kekal bukan senang. Siapa yang pernah jadi driver, tahulah macam mana. Bukan senang nak kekalkan 30% itu. AR itu adalah kita punya acceptance rate. Kalau ada job masuk, kita ambil, AR kita naik. Ada job masuk, kita tak ambil, dia akan turun. Tapi kalau fare, kalau RM5, RM4, RM7, nak ambil ke? Time-time jalan jam. Okey, yang AR itu adalah acceptance rate. Ya. CR adalah cancellation rate. Kalau kita cancel, kita punya cancellation rate itu akan naik. Ya. Dan satu lagi auto accept. Ya. Jadi kalau mengikut Grab, para pemandu perlu mengekal ER 30%. Ya. CR 10%. Dan kurang daripada 10%, kita akan diambil tindakan oleh pihak Grab. Dan begitu juga dengan AR. Tidak boleh kurang daripada 30%, ya. Oke, tujuan sebenar adalah untuk memastikan pemandu tidak boleh tolak mengambil penumpang. Itu tujuan Grab lah. Ya. Mungkin bagi pihak Grab, mungkin bagi dia baik, tapi bagi driver kurang baik. Oke? Tetapi kenapa setiap kali pemandu memilih satu order dikunci 30 saat, tolak mengambil pada kali keempat dan 5 pula dikunci 5 minit, tolak kali ke-6 dikunci 10 minit hingga setengah jam? Bukankah pemandu adalah rakan sekerja? Dan kenapa tiada hak kuasa memilih untuk pemandu? Ya, itu yang kedua, AR, CR, dan auto accept. Ya. Dan yang ketiga adalah time boosted, tidak transparansi.
Oke. Ini ialah tiada tambahan insentif. Oke, yang time boost tadi adalah yang masuk di mana time puncak lah, maksudnya time di mana jalan sangat jam. Atau maksud dia biasa pagi dengan petang lah. Oke, itu time boost tadi. Ya. Di mana jalan sangat teruk, ya. Oke. Tiada tambahan insentif ganjaran semasa dalam waktu puncak kesesakan lalu lintas. Insentif ganjaran pemandu tidak transparansi berdasarkan apa formula dalam pengiraan poin ganjaran. Ya. Oke, yang itu yang ketiga. Yang keempat, menyusun semula sistem tarif pengiraan ganjaran pemandu. Maksudnya pada masa sekarang tarif ganjaran pemandu Grab 20%, 25%, itu kalau Grab dia potong 20% dengan dan ada driver yang dipotong 25%, ya. Tapi kalau e-hailing yang lain macam Maika, Maika dia potong 15% saja, ya. Executive 12% dan mula 15% dan 10% bagi yang mula 10%, dan untuk taksi dia sehingga hari ini taksi dia tak potong apa-apa lagi commission dia, dia bagi free untuk driver dulu. Oke. So apa yang kita mahu daripada Grab supaya biar seimbang lah, sama. Kalau boleh sama dengan Maika 15%. Ini dia ambil sampai 20%, 25%. Kalau 25%, bayangkan apa yang driver dapat. Kita tak tolak lagi apa ni macam-macam lah, maintenance apa semua macam-macam. Nanang driver dapat sikit ya, tolak commission, tolak kos apa semua whatever, dapatkan driver sikit ya. Oke. So yang kelima ialah melupuskan sistem Grab Share. Actually kalau Grab Share ini paling saya tak suka kalau Grab Share. Tapi bagi rider Grab Share memang murah lah bagi rider, tapi bagi driver sangat murah, ya. Oke, sistem perkhidmatan pemanduan tempahan tidak lengkap. Pada masa waktu trafik tinggi, penumpang menggunakan Grab Share untuk tujuan menjimat uang. Akan tetapi, sistem yang tersebut bukan untuk guna FIFO sistem, padahal tergantung pada alamat yang dipilih untuk penumpang turun di kereta. Maka akan menimbulkan kelewatan kepada penumpang yang kemudian turun dan seterusnya diikut pemandu yang kurang memuaskan. So dekat Grab Share ni biasa driver yang akan kena lah. Rider akan komplain dekat driver, lambat lah whatever lah. Sebab apa, macam mana boleh lambat? Grab Share driver terpaksa ambil 2 orang. 2 orang itu boleh naik satu kereta tau, kalau Grab Share. Okey, yang keenam ialah pengesahan identiti kad penumpang. Dulu tak ada, sekarang kena buat. Penumpang perlu menggunakan MyCard semasa mendaftar, manakala penumpang asing pula menggunakan pasport dilengkapi gambar muka paras dada yang jelas dalam proses membuka akaun demi menjamin keselamatan pemandu dan memantau kejadian yang benar semasa dalam perjalanan ke destinasi. Ya. Yang ketujuh, sistem 2 hala kesahihan. Pada masa sekarang, hanya penumpang yang boleh memberi markah
tahap kepuasan perkhidmatan, manakala pemandu tidak boleh berbuat demikian. Tambahan pula, pemandu perlu sentiasa menjamin tahap kepuasan perkhidmatan pada taraf 4.6 ke atas. Jika tidak, akan dikenakan penamatan perjanjian perkhidmatan serta-merta. Ya, itu yang ketujuh, yang melibatkan pemberian markah kepada pemandu. Ya, biasa rider rider sahaja yang akan memberikan markah, yang memberikan markah kepada pemandu. Tapi pemandu sebaliknya. Ya. Okey, yang ke-8, yang terakhir, mengaktifkan akaun pemandu yang digantung. Memang ramai akaun pemandu yang digantung sekarang, termasuk saya. Ya. Pemandu-pemandu yang dikenakan disiplin atau digantung akaun pemandu, mereka harus diberi peluang mengaktif balik akaun dalam lingkungan pemerhatian supaya mereka dapat menerus kerja pemanduan. Ya. Saya dah sebulan lebih kena ban, permanent ban. Ya, dan saya cukup tak puas hati lah dengan Grab. Ya, sebab kita tak diberi peluang langsung untuk membuat rayuan, untuk mengaktifkan semula kita punya akaun. Dan kita rasa kita ni seolah kita dah melakukan satu jenayah besar, macam kita buat kesalahan paling berat. Sehingga kita ni tak diberi peluang untuk mengaktifkan balik akaun kita. Kita tak diberi peluang untuk mencari rezeki di tanah air kita sendiri. Okey, semua maklum bahawa Grab ni dia berasal dari Singapura. So kita minta supaya pihak Grab memberi peluang dan membuka semula akaun kepada mana-mana pembantu Grab yang kena ban, sama ada game sebulan 2 bulan ataupun yang permanent ban. Ya, kita minta dan kita berharap supaya Grab dapat membuka, mendengar rayuan kita. Daripada saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih banyak kepada pihak gerakan. Thank you. Nanti pertanyaan soalan lagi ya. Kita menggunakan bahasa Chinese, kita mencontohkan Cik Joe Tan Biju.今天我们是要传达8大诉求的，替我们司机希望能够得到更公平的对待。第一个不能够随便就是无故的没有原因的，就是suspend 或者是关掉这个司机的户口，因为很多我们是知道很多客户嘞，有些是会做故事的，或者是有些过托一讲不要给过托钱，然后就投诉那个司机，这个也是有发生的。第二是AR、CR 跟 Auto Accept 嘛 ，AR 是有工作进来呢，我们要接哦，这个是一个 rating 来的。如果工作进来没有接的话，那个 rating 就会跌哦。我们需要维持的是 rating AR 是维持30%以上。这个是Grab 公司的 system 嘛，然后 CR 就是 cancel job 咯，就是有工作进来我们接收了，然后再取消单，这个叫CR。我们取消单的话，那个 CR 就会上升。我们每个星期需要维持这个 CR 呢是少过10%的。如果是多过10%的话，我们会收到 SMS， 然后提醒我们 CR 太高了，要注意一下。如果第二次再收到这个 SMS 呢，我们的户口会被 suspend， 然后再回到 Grab 公司上课，教我们怎样做司机，这个遵守这个守则。然后 Auto Accept 呢就是自动接单，就是不管什么工作进来呢 ，system 都会自动接收的，我们就不需要去选。3个。第3是Time Boost不透明化。Time Boost 我们是有个 table 的，就是说早上高峰时间呢，我们接收那些单呢是有这个补贴的。不过很多时候都是没有补贴，特别是塞车时间，所以很多司机都不愿意接那种可能5、6块
车费的那种车程，因为塞车时间1个小时做5块钱的话，等于是不赚钱还要亏的，亏车油了，这个是可以理解的。第四我们希望是因为每一家公司抽这个这个司机的那个 commission 呢是不同的，抽最高的是 Grab 是20%到25%。抽 driver 的 commission， 可是政府之前有规定说最多是能够抽20%而已。MyCar 是抽15%呢 ，EasyCab 是抽12到15%，Mola 是10%，Taxi 可能在做慈善了，现在还没有抽了。然后第5呢，我们希望是废除这 Grab Share， 因为 Grab Share 呢带来很多问题。在马来西亚这边是不适合，而且系统的计算没有那么准确，而且有时候会指错地方去的。第6是实名认证，这个是必须要的，因为很多乘客呢就是用一个那个电话号码呢就能够注册户口，然后能够订车的。我们连这个乘客的什么样子呢？到底是华人、马来人、什么种族呢都不知道的。我们是去到要接载他的时候才知道的。这个安全性需要提高的，特别是最近发生很多案件。然后第7，这个双向评分制度，这个是现在目前只有乘客能够评价这个司机的这个服务，可是也是不能做准的，因为有时候乘客也会特别要求一些东西，然后司机没有答应乘客就会一律行了。这个需要提升一下。然后第8是这个被变鸟的司机，我们希望这个公司能够再给一个机会，给他们再开过那个户口。好，非常感谢我们的这个陈小姐。有请我们的记者先生、小姐们，有什么问题不明白的，可以询问他们。你们手上setiap orang ada dapat ini tuntutan? Apa masalah yang menghadapi oleh Grab driver? Yang pertama, Grab driver ni dia orang minta Jambatan Pengangkutan Jalan Raya bawa ada sebuah iPad dulu, Spark sudah tak ada, dia tukar APAD. Dia orang minta iPad ini dapat menumpukan satu department untuk menyelesaikan case pembantu Grab ini dengan Grab syarikat ni. Sebab apa yang dia orang salah ke tak salah ditentukan oleh Grab company, bukan tentukan secara dengan satu yang independent, satu department yang katakan dia orang salah ke, atau katakan dia orang illegal ke, atau katakan dia orang buat apa yang telah ditentukan oleh customer. Tak ada satu badan mengawasi apa yang dia orang buat. Kedua ni, dia orang Grab kan dia ada dua sistem. Dia orang phone, dia akan jalankan dua sistem. Satu ialah auto acceptance rate, maksudnya dia sendiri masuk customer, you orang tak boleh pilihnya. AR ialah atau satu menu, satu AR. Menu ia boleh pilih siapa customer yang nak ambil, itu yang satu sistem. Dia add dengan app sana dia ada boleh choice, itu pilih customer sendiri, satu tak boleh pilih. Kalau customer minta pergi Johor, you tekan Kuala Lumpur, mesti pergi Johor. Kalau dia pergi Johor one way saja, dia charge one way. Kalau balik dia sendiri tanggung. So ini ialah apa yang dia orang menghadapi masalah ni. Ini sistem ini. Ketiga, time poster. Time poster ulang transportasi. Ini masalah kita bincang dengan Grab. Yang keempat ni dia orang commission pembantu. Sebab government telah set tahap 20%, tetapi Grab baru-baru ini dia orang ambil commission dia orang 25%. So jadi dia orang menghadapi kerugian sendiri. Yang kelima, Grab Share ini
tidak sesuai di Malaysia. Mengapa? Sebab Malaysia tempat luas, dekat lagi bandar, kita sekeliling bandar agak jauh. So Grab share system ini dia tetap rate apa tempat yang kena dijalankan atau apa tol nak jalan atau tak jalan. So Grab share ni customer dia akan menghadapi kelewatan. Kalau kelewatan, dia orang customer akan komplain kepada syarikat. Kalau komplain syarikat, dia orang kena terminate lagi. So keenam ni amat penting kepada Grab pemandu. Sekarang banyak case dia orang lompat lagu dekat itu Grab driver. Apa kerja yang dapat dia orang dapatkan rezeki tu satu hari sudah habis. Sebab customer dia orang pakai phone saja dia orang boleh register sebagai customer, tetapi tak ada detail yang betul. Kalau berlaku apa-apa hak ni, pegawai kuasa tak dapat cari yang melakukan kesalahan orang ini. Yang ketujuh ialah point. Point hanya sekarang dia sistem, hanya customer beli point 5 star. Dia ada 5 star kan? Star 1, 2, 3, 4, 5. Hanya customer bagi kepada driver saja. Driver tak dapat beri point kepada customer. Mengapa? Sebab ada sikit customer dia orang minta maaf dia orang mungkin rosakkan kereta, sofa, atau apa, kapet dia orang rosakkan. Tetapi pemandu ni dia orang tak dapat claim balik dengan customer. Jadi dia orang pun harap dapat bagikan point kepada customer. Ini customer yang baik bagi 5 star. So ini customer memang baiknya. Jadi banyak orang boleh ambil dia punya kerja atau ambil hantar dia. So ini customer yang baik. Ada sikit customer dia orang sikit-sikit saja dia surat komplain. So ini apa yang Grab dia orang minta. Yang ke-8 ini pun amat penting. Dalam dunia ini adakah sesiapa tidak pernah buat salah, betul tak? 有谁没有做过错事 ？So 希望这个 Grab 公司可以重新该给之前的 Grab 司机犯错了一点失误啊，或者是问题啊，重新给一个机会他们，让他们重新再加这个 Grab 卡。因为在马来西亚经济这么差之后啊，他们很需要一份可以找到现金的工作。Dalam dunia ini walaupun kita telah buat kesilapan sikit, so minta mohon kebaikan Grab company memberikan peluang kepada pembantu Grab car yang sebelum ni dia orang ada buat kesilapan, bagi dia peluang bawa balik Grab car lagi. Sebab dalam ekonomi merosot ni dia memang perlukan cari satu kerja yang boleh dapatkan cash untuk rezeki. So 有什么问题要问吗？你们可以发表吗？发表的叫我们记者会访问你们可以吗？如果我们的 driver 他们要发表什么东西，那你们可以帮他们采访，个别采访，好不好？想问陈女士刚刚你说那个 AR、CR 制度是什么时候开始？这个 Auto Accept 是一直以来都有的吗？然后它对你们造成一些比较实际的困扰是怎样？就是你们在接单方面这些，可以形容一下吗？这个刚开始的时候是没有 AR、CR 的，是很自由能够选择适合的单量我们就 accept 咯。这个大概是2年前。AR、CR 开始了。那它对你们有什么困扰？就是现在跟以前做的话有什么差别？因为有时候一些单进来可能 pick up point 就是我们要去载客人那个距离很远，可能有4-5 km， 我们有时候就觉得不太值得去接，可能是5块钱而已，我们要走4-5 km 去接他，然后他去走，又再走个4-5 km， 我们等于是没有钱赚的。而且通常有时候这样远的 pick up point 走到一半的时候，顾客不能够等，他就cancel了，他取消单。像这个我们这样走到那个半路那个路途的呢，公司是没有补偿给我们的汽油全部我们自己司机自己出的，这个也是一个损失啊。那你们当中被吊销这个 suspended account 大多数是基于什么原因啊？很多种原因。主要的呢？
主要啊。然后最近的是customer 讲过多他不要给那个拖钱，然后就跟公司投诉，然后那个司机就account 是被 suspend 了，是要暂停服务了。这个是不是因为客户投诉了过后，然后你们还来不及去解释，然后户口就被哦，我们没有机会解释的，公司不听我们解释的，就算有证据拿 video 出来，公司也不听。公司是永远不会听司机的。顾客永远是对的，宁愿要顾客不要司机。客户永远是对的。公司是不听取司机的因解释，为他没有双向的想没有 system 解释，然后才做决定，没有的。顾客投诉，他们就记录在案里。一个那么大的公司完全没有 system 的。可以让我发表吗？这个讲到司机们会很激动，因为很多事不听解释，我们就好像很无辜啊。在医院里面做工全部都是废物，没有脑，他们坐在那边只是拿那个尺来量那个直线，哎，你没有转来转去的嘞。想问另外一个问题，就是因为我们这也是然后我看上面是有写，就是每公里他怎样计算那个车程，这样你们的那个车程。对了，这个车费不合理。车费不合理，只是有些做了那么久的没办法，因为他们有些人是需要这个有现金的工作，没坚守现金。我们要求最低的车费1公里。尽量选一些单是能够赚钱。